Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama pada pagi ini. Suara okey ke? Jelas suara InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan ringkasan kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pada bab doa iftitah. Kata-kata Imam Syafi'i yang ke-383. 383. Bagi yang ada kitab terjemahan boleh buka muka surat 163. Muka surat 163. Perbincangan berkenaan dengan bacaan selepas takbiratul ihram, iaitu doa iftitah. Sebelum membaca Al-Fatihah itu. Jadi sebelum saya pergi terus kepada qaul Imam Syafi'i, ini sebagai muqaddimah tajuk ini. Dia sebenarnya tajuk ini menjadi khilaf. Perbincangan ini sebenarnya menjadi khilaf di kalangan ulama dalam mazhab. Mereka khilaf dalam isu ini. Jadi khilaf ini sehingga disebutkan mana khilaf ni dari dua perkara lah, paling kurang dua perkara. Pertama sekali dari sudut doa iftitah itu sendiri. Sebabnya dia ada beberapa riwayat. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang doa iftitah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, doa iftitah yang dibaca itu seperti mana yang kita akan baca selepas inilah. Mana dalam mazhab lain, misalnya mazhab Hanafi, lain. Kalau mazhab Hambali, dia terima. Mazhab Hambali dia menyokong bacaan doa iftitah seperti yang diterima oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, doa iftitah dia ringkas. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Itu saja ringkasnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, seperti mana kita akan baca selepas inilah. Baik, itu dari sudut bacaan. Dan dia adalah khilaf-khilaf lagi. Dia ada lagi khilaf-khilaf yang lain. Mengikut kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang khilaf yang berlaku di kalangan mazhab, kita dapati bahawa tiga, ni saya ambil ni dalam 4 mazhab lah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Mereka menganggap bahawa membaca doa iftitah ini adalah sunat atau secara umumnya begitu. Tetapi kalau berdasar kepada mazhab Malik, mereka menganggap makruh. Tetapi dalam mazhab Malik itu sebenarnya berlaku khilaf juga berkenaan dengan doa iftitah ni. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunat. Itu dari sudut itulah. Dari sudut itu. Jadi bagi mazhab yang terima sebagai sunat, mereka juga khilaf dari sudut mana doa iftitah yang rajih. Jadi tarjih dari kalangan ulama mazhab juga berbeza-beza. Tak apalah, cuma secara asasnya doa iftitah ni sebenarnya sabit lah. Cuma berlaku khilaf tu dari sudut tarjih doa yang mana yang lebih baik. Kecuali dalam mazhab
Maliki, mereka menganggap makruh. Tetapi dalam mazhab mereka juga ada yang mengatakan sunat. Ini termasuk dalam khilaf yang muktabar. Jadi bila kita tahu, kita nak baca yang mana, bagi saya terserahlah. Sebab itulah ada setengah ulama, sebab saya rujuk dalam khusus kitab yang membicarakan tentang perbezaan pandangan fiqh oleh ulama-ulama. Mereka menyebutkan, oleh kerana ni khusus dalam berkait dengan doa iftitah ni, oleh kerana banyak berlaku khilaf dan masing-masingnya ada hujah lah dari sudut hadis dan dari sudut manakah yang mereka tarjih di kalangan fuqaha itu. Maka ramai juga di kalangan ulama mengatakan sebenarnya boleh kita tukar-tukar. Kita baca doa iftitah tu, kita tukar-tukar, mana kita gilirkan. Dalam solat ni kita baca yang ini, kemudian kita baca yang lain. Sebab apa? Sebab semuanya warid. Semuanya warid daripada Nabi, cumanya tarjih tu berbeza. Begitu kan? Jadi maknanya ulama silam, kita ulama di peringkat awal dulu pun sebenarnya mereka sudah tahu kau ni berlaku khilaf dan mereka sangat berlapang dada dalam masalah ini. Itu sebagai mukaddimah kepada tajuk ni supaya kita fahamlah. Cuma kitab yang kita baca ni adalah kitab kitab Imam Syafi'i yang menjadi tunggak kepada mazhab Syafi'i. Cuma saya jadi maklumat itu tidak disebut dalam ni. Cuma dalam kitab-kitab lain itu disebut. Baik, saya pergi terus kepada qaul Imam Syafi'i yang ke-383. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memulai salat dia akan membaca. Maknanya selepas takbiratul ihram. Kena ingatlah bagi yang ikuti program ni perlu difaham bahawa perbincangan kita ni sebenarnya kita tidak fokus kepada khilaf-khilaf dalam pelbagai mazahib, itu tidak. Kalau nak bincang perkara itu kita kena habiskan dulu kitab al-um dan kita akan guna kitab khusus lah. Saya rasa lebih baik juga kan. Sebab dengan saya itu ada beberapa buah kitab yang saya selalu rujuk berkenaan dengan fiqh, perbezaan ulama dari sudut fiqh ni sebenarnya sangat menarik. Kita boleh tahu cara ulama istinbat hukum dan cara ulama memilih hukum walaupun kadang-kadang pilihan mereka itu bercanggah dengan hadis. Ini termasuk dalam bab tarjih. Bagi mereka ini lebih kuat. Tapi mereka tidak kata tolak, tidak kata salah orang yang berbeza dengan mereka. Itu insya-Allah kalau kita bincang, mungkin insya-Allah selepas habis kita al-um ni kita bincang, saya sendiri pun dengan perbincangan itu saya pun dapat ilmu yang banyak daripada apa yang telah disusun dan telah dihimpun oleh ulama dalam kitab-kitab perbezaan mazahib itu. Jadi kata Imam Syafi'i, dia kata riwayat telah diriwayat, mana Imam Syafi'i sebut sebab dalam kitab ni ringkaslah. Kitab ni kitab mukhtasar. Mana kalau kita rujuk kitab asal, Imam Syafi'i dia kemukakan mana riwayat yang lengkap. Sebab itulah saya terjemah gini. Imam Syafi'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Ali bin Abi Talib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memulai salat dia baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu. Apa maksudnya? Ini baca selepas takbiratul ihram. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Mana aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Dalam keadaan hanifan, dalam keadaan mentauhidkan dengan benar-benar tauhid sebagai seorang muslim. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan dari kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Sesungguhnya salatku, ibadat hajiku, hidupku dan matiku adalah kerana Allah Tuhan semesta alam yang tidak ada sekutu baginya, dan yang demikian itulah aku telah diperintahkan. Ini merupakan sebagai ikrar yang kita lakukan setiap kali kita salat. Maknanya banyaklah campur dengan salat fardu, campur dengan salat sunat, maka banyak seharian takrir ikrar kita seharian tu banyak kali berlaku. Cuma kalau kita lakukan dengan tidak faham, sebenarnya dia tidak memberi kesan. Tapi cuba bayangkanlah bila kita kata wajjahtu wajhiya lilladzi, dalam keadaan kita memahami maksud ucapan yang kita ucap itu, insya-Allah
bertahun-tahun kita buat begitu, setiap hari kita kata berkali-kali kita melakukan iftarat, insya-Allah dia akan memberi kesan kepada hati kita. Itu sebenarnya tujuan utama. Sebab itulah perlu kita kempen masyarakat supaya mereka berusaha, supaya mereka memahami setiap patah perkataan, setiap ucapan yang disebut dalam salat. Kalau tidak, kesan dia tidak banyak. Baik. Kata Imam Syafi'i, kebanyakan orang mengatakan wa ana awwalul muslimin. Kebanyakan orang kata begitulah. Dan Ibnu Abi Rafi' berkata, saya ragu bahawa ada salah seorang dari para sahabat mengucapkan wa ana minal muslimin. Jadi di sini sebenarnya Imam Syafi'i pun sebenarnya bagi dia wa ana awwalul muslimin itu lebih kuat. Ucapan wa ana awwalul muslimin itu lebih kuat daripada wa ana minal muslimin. Sebenarnya. Kemudian ada sambungan lagi. Sesetengah ulama mengatakan ini dua bentuk doa iftitah yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Misalnya yang kedua, Allahumma antal maliku la ilaha li illa anta subhanak wa bihamdik anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'aha la yaghfiruha illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif an sayyi'aha la yasrifu an sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaik wasyarru laysa ilaik wal mahdi hadyak wal mahdi hadaika wa ana bika wa ilaik la manja minka illa ilaik tabarakata wa ta'alaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, Engkau adalah Raja. Tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau dengan memuji. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menganiaya diriku sendiri. Aku mengakui dosa dan kesalahanku. Maka ampunilah dosa-dosaku. Kerana tidak ada yang mengampunkan kecuali Engkau. Tunjukkanlah aku budi pekerti yang baik. Kerana tidak ada yang menunjukkan kepada budi pekerti yang baik kecuali Engkau. Singkirkanlah daripadaku budi pekerti yang buruk, yakni perangai-perangai yang buruk, kerana tidak ada yang boleh menghilangkannya dari diriku kecuali Engkau. Aku datang memenuhi panggilan Engkau. Kebaikan berada di tangan Engkau, namun kejahatan tidak disandarkan kepada Engkau. Orang yang mendapat petunjuk ialah orang yang Engkau beri petunjuk kepadanya. Aku berasal darimu, yakni diciptakan oleh Allah, dan aku kembali kepadamu. Tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri darimu kecuali berlindung kepadamu. Ini adalah sedikit terjemahan yang saya ubah supaya lebih sesuai dengan bahasa Melayu kita dan lebih tepat dari sudut terjemahan. Maha suci dan maha tinggi Engkau, saya mohon ampun dan taubat kepada Engkau. Ini dua contoh doa iftitah. Jadi ini setakat yang saya tahulah. Umumnya masyarakat Melayu kita, dia baca yang pertama tu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ramai ulama mengatakan doa iftitah yang diambil, yang diterima pakai dalam mazhab Hanafi itu lebih kuat. Walaupun ringkas, tetapi sanadnya lebih kuat. Kedudukan sandaran hadisnya lebih kuat. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Itu lebih kuat. Ramai yang kata begitulah. Jadi kita boleh ambil yang mana-mana pun, tidak jadi masalah. Sebab hadis-hadis Nabi ni bila dia sahih, dia boleh diguna untuk semua. Dia melangkaui had mazhab itu. Boleh. Walaupun kita dakwa kita mazhab Syafi'i, kita boleh ambil, tidak jadi masalah. Sebab yang kita ambil ni bukan kerana Syafi'i itu, kerana ia hadis Rasulullah. Kerana dia kenyataan daripada Rasulullah bila sabit begitu. Sebab ulama-ulama lain yang dikatakan tidak dalam mazhab Syafi'i, mereka ulama kita juga, ulama Islam. Saya tekankan sangat kau itu, saya bimbang, saya khawatir kita ni kalau terlalu terikat dengan mazhab sehingga kita menafikan kebenaran orang lain. Sehingga jadi kena penyakit ta'assubi. Penyakit ta'assub itu bahayalah. Sebab tu kita kena kembali kepada budaya fiqh yang sebenar, iaitu tasamuh, berlapang dada itu.
kecuali dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah dari sudut-sudut tertentulah yang melibatkan hukum mahkamah dan sebagainya, melibatkan kepentingan individu lain, itu kita kena akur dengan ketentuan pemerintah. Adapun hal-hal yang berkait dengan kita kata fardu ain, yang berkait dengan hukum yang bersifat individu, sebenarnya kita agak bebas untuk pilih pandangan mana mengikut pengajian kita yang lebih kuat. Itu kebenaran lah, kebebasan. Kita kena faham itu. Sebab ini bukan bab akidah ni. Ini bab fiqh. Walaupun setengah orang bila disebut begitu, mereka tidak suka. Sebab mereka ada setengah orang tu dia mahu ikat diri dia dengan pandangan dalam mazhab Syafi'i sahaja. Yang lebih teruk lagi, dia menganggap orang lain yang tidak begitu salah. Ini satu perkara yang sebenarnya kesilapan. Baik. Seterusnya, kata-kata Imam Syafi'i yang ke-384. Yang ke-384. Imam Syafi'i berkata, mana selepas Imam Syafi'i kemukakan riwayat ini berkenaan dengan doa iftitah ini, maka di sini saya tidak bincang dengan panjang lebar lah berkenaan dengan doa iftitah mengikut pandangan setiap mazhab. Sebab kita bukan bermaksud di sini. InsyaAllah perkara itu saya berhasrat bila kita selesaikan perbincangan kitab ni, kita akan cuba tengok pula dalam konteks mana pandangan ulama Islam secara global, supaya kita boleh tahu dengan lebih luas setiap fiqh itu. Imam Syafi'i berkata, ini qaul yang ke-384, oleh kerana itu saya memerintahkan, mana saya menyuruhlah, dan menyukai agar seseorang membaca bacaan di atas sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Jadi Imam Syafi'i dia tarjih doa iftitah yang dia sebut tadi, riwayat daripada Sayyidina Ali. Riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi Imam Syafi'i berkata bahawa Nabi tidak meninggalkan sedikit pun. Maknanya Nabi setiap kali solat, khususnya solat fardu lah, Nabi baca doa iftitah. Dan beliau menempatkan, ini yang saya sebut tadi, bagi Imam Syafi'i, dalam bacaan doa iftitah, wa ana awwalul muslimin, itu lebih tepat daripada wa ana minal muslimin. Itu lebih tepat. Kalau mengikut Imam Syafi'i. Dan sebenarnya saya sempat rujuk dalam perbincangan ulama tentang wa ana awwalul muslimin dengan wa ana minal muslimin. Memang ramai ulama kata yang mahfuz, bahkan yang tepatnya wa ana awwalul muslimin daripada wa ma ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Jadi wa ana awwalul muslimin lebih tepat. Dan Imam Syafi'i pun dia tarjih iaitu daripada wa ana minal muslimin. Baik, seterusnya qaul yang ke-385, 385, Imam Syafi'i berkata lagi, apabila seseorang menambah atau menguranginya, maka saya memandangnya sebagai perkara yang makruh. Jadi kalau seseorang itu buat tambahan, menambah bacaan iftitah daripada apa yang dia sebut, apa yang Imam Syafi'i sebut berdasar pada riwayat daripada Sayyidina Ali, ataupun dia kurangkan daripada lafaz itu, maka hukumnya makruh. Walaupun demikian, ia tidak harus mengulangi salat. Mana dia tidak perlu salat semula lah kalau dia berbuat begitu. Dan tidak pula perlu sujud sahwi. Baik dilakukan dengan sengaja, lupa ataupun tidak. Sebab ramai juga ulama yang mengatakan tidak ada mizah misalnya dalam mazhab Hanafi. Dia kata tidak ada pun doa iftitah. Dan dia kemukakan banyak riwayat. Mana selepas Nabi takbiratul ihram tu, terus Nabi baca Fatihah itu. Isu bismillah pun kita akan bincang selepas inilah. Jadi mana tidak ada ruang. Jelas disebut tidak ada ruang antara takbiratul ihram Nabi dengan al-Fatihah itu. Ini mengikut ulama dalam mazhab Hanafi dan mereka kemukakan dalil lah. Sebab itulah bagusnya kalau kita bincang tentang pandangan ulama dalam semua mazhab berkenaan dengan satu-satu isu, kita boleh nampak bagaimana khilaf itu berlaku. Dan kita boleh nampak tabiat khilaf itu mesti ada dalil. Cuba bayangkan, yang khilaf pun ada dalil. Apakah yang muttafaq, apakah yang ijmu', tentu dah ada dalil. Yang khilaf pun ada dalil. Sebab khilaf yang muktabar, dia diasaskan di atas dalil. Pemahaman dalil itu berbeza,
berdasarkan pada kaedah memahami dalil. Kaedah itulah yang kita sebut sebagai usul fiqh dan sebagainya. Baik. Apabila ia lupa ketika memulai salat, lupa baca doa iftitah, kemudian teringat sebelum membaca Al-Fatihah, maka saya lebih menyukainya agar ia membaca. Mana hampir dia nak baca Fatihah, kemudian dia teringat. Dia teringat bahawa dia tak baca doa iftitah. Maka lebih baik dia bacalah. Apabila ia tidak ingat kecuali setelah membaca Fatihah. Tapi kalau dia ingat dia tidak baca tu ketika dia sedang membaca Al-Fatihah, dia tidak perlulah ulang. Sebabnya doa iftitah ni dibaca pada rakaat pertama. Jadi kalau dia telah baca Fatihah, dia terlupa untuk baca iftitah ataupun mungkin berlaku kes kecemasan, kes emergency kes lah kita kata, maka dia terpaksa ringkah ke salat, maka dia tidak baca doa iftitah, itu tidak jadi masalah. Sebab kukuk mana pun doa iftitah ni adalah sunat. Ada yang kata sunat muakkad, tapi kukuk mana pun sunat. Baik. Dan sunat dia tu tidak termasuk sunat yang ditekankan sehingga perlu disujud sahwi, tidak. Okay, seterusnya kita pindah kepada bab seterusnya, iaitu membaca ta'awudz setelah iftitah. Yakni sebelum baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah itu ada baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu maksudnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di sini sekejap. Okey, okey. Sekarang ni kita masuk bab berta'awuz. Berta'awuz ni maksudnya baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Apa hukumnya? Mana sebelum dibaca Al-Fatihah itu. Dan juga menjadi perbincangan ulama sebelum baca ayat. Selepas baca Fatihah itu dia ada baca ayat Quran. Apa yang kita boleh baca lah. Baik, di situ pun khilaf juga ulama. Ada ke tidak Nabi baca auzubillahi minasyaitanirrajim? Itu kita bincang selepas inilah. Baik. Jadi berkait dengan berta'awuz ni, Imam Syafi'i kemukakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 98 ya. Ayat 9. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Maksudnya ta'awuz ini makna kata a'udzubillah minasyaitanir rajim. Itu maksudnya. Baik. Itu dalil untuk kita bincang tentang ta'awuz yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Baik. Kemudian Imam Syafi'i berkata, ini qaul yang ke-386. Imam Syafi'i kata, Ibnu Umar baca ta'awuz. Ini maknanya amalan sahabat itu dijadikan dalil. Dijadikan dalil oleh para ulama. Sebab sahabat Nabi dia tidak melakukan bid'ah. Mana dia tidak mengedisi barukan amalan yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Imam Syafi'i lagi dalam qaul yang ke-387, sebahagian para sahabat, mereka di sini maksudnya para sahabat, ada yang membaca ta'awuz ketika memulai salat sebelum membaca Ummul Quran. Di sini Imam Syafi'i mengisyaratkan bahawa khilaf baca a'udzubillah minasyaitanir rajim sebelum baca Fatihah itu di kalangan sahabat pun sudah berlaku khilaf. Ini isyarat daripada Imam Syafi'i. Sebab dia kata ada di kalangan mereka yang buat begitu. Sedangkan qaul sebelum itu dia sebut Ibnu Umar antara lah. Ibnu Umar ni antara yang baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi bagi Imam Syafi'inya perkara ni khilaf. Dia pun tahu sebab tu dia kata ada sebahagian mereka. Mereka tu maksudnya sahabat lah yang membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim sebelum membaca Ummul Quran yakni Al-Fatihah. Baik, itu kenyataan. Kata Imam Syafi'i di bawah qaul yang ke-387, saya lebih menyukai seseorang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim di awal rakaat. Mana rakaat pertama saja sebelum Fatihah. Apabila ia meninggalkan kerana lupa, tidak tahu adanya syariat baca di situ, atau sengaja dia tidak baca, maka tidak wajib dia mengulangi salat. Mana tak perlu ulang salat, tak perlu i'adah, atau tidak perlu juga sujud sahwi, tak perlu.
Maknanya perkara ni termasuk dalam sunat lah. Kalau tertinggal, ataupun sengaja tidak baca, ataupun terlupa, dan dia telah pun baca Fatihah, ataupun sedang baca Fatihah, dia tidak perlu. Dia tidak perlu sebut lah. Walaupun ada juga yang mengatakan kena sebut itu. Kita tengok selepas ini. Tapi kukuk mana pun, rakaat itu tidak rosak. Sebab itulah rakaat itu tidak perlu diulang balik. Selepas itu. Tidak perlu diulang balik. Jadi perkara ini termasuk dalam khilaf. Saya tekankan perkara itu tentang khilaf-khilaf ni. Sebab apa? Sebab isu semudah ini pun, setengah-setengah orang kita, bahkan ustaz sendirilah. Oleh kerana mungkin tidak, wallahualam lah, saya pun ni saya anggap saya lah. Oleh kerana tidak terlalu didedahkan terhadap perbezaan pandangan dalam fiqh, dan mereka daripada kecil lagi, daripada peringkat rendah lagi, sudah diberikan satu pandangan saja, dan pandangan itu ditekankan. Akhir sekali mereka menganggap itu saja pendapat fiqh dalam agama. Akhir sekali bila ada perbezaan pandangan dari sudut fiqh, khususnya perkara yang sekecil ini pun, dia akan menjadi isu bagi orang-orang yang tidak terdidik dengan cara khilaf yang beradab. Khilaf yang beradab. Perlu kita tahu. Kemudian kita pergi kepada bab yang seterusnya. Bab yang seterusnya, bab membaca Ummul Quran setelah ta'awuz. Imam Syafi'i buat bab yang mana bab ini sebenarnya dia rentetan daripada bab sebelum ini. Kalau bab sebelum ini membaca ta'awuz setelah iftitah. Mana bila selesai baca doa iftitah, baca ta'awuz. Ni pula membaca Ummul Quran setelah ta'awuz. Jadi sebenarnya tajuk ni lebih kurang sama. Cuma di sini dikemukakan, cuma dalam bab ini, oleh kerana Imam Syafi'i telah menentukan sikap dan pandangan dia dari sudut fiqh berkenaan dengan baca ta'awuz selepas doa iftitah, kenyataan itu sebenarnya merujuk pada baca ta'awuz sebelum Fatihah. Baik, tiba-tiba Imam Syafi'i buat bab, mengadakan bab khusus membaca Ummul Quran setelah ta'awuz. Sebenarnya bab ini bukan nak menyabitkan ta'awuz. Bab ini adalah untuk menyabitkan baca Fatihah. Dan Fatihah ini dia bukan sunat seperti ta'awuz, tetapi dia rukun. Perkara yang bersifat rukun yang wajib dilakukan. Begitu. Kukuk kita kata, ni sama saja bab ni. Membaca Ummul Quran setelah ta'awuz. Tadi sebut dah membaca ta'awuz selepas kita tidak. Bab yang sebelum ini nak menyabitkan adanya syariat ta'awuz itu, iaitu sunat hukumnya. Bab yang ini untuk menyabitkan Fatihah ni mesti dibaca. Dan baca itu selepas ta'awuz lah. Sebab Imam Syafi'i terima ta'awuz itu sunat. Jadi selepas itu baca Fatihah. Dan apa hukum Fatihah? Itu dibincang dalam bab ini. Qaul yang ke-388, Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda agar seseorang membaca Ummul Quran dalam salatnya. Ummul Quran ni maknanya Fatihah lah. Ini menunjukkan bahawa baca Fatihah itu adalah wajib bagi orang yang melakukan salat, apabila dia mampu membacanya. Jadi orang yang tidak mampu baca Fatihah ni kita telah bincang dalam tajuk sebelum ini. Baik, Imam Syafi'i kemukakan riwayat daripada Ubadah bin As-Samit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, ataupun salata liman lam yaqra Fatihatal Kitab. Dalam setengah riwayat ada bi Fatihatil Kitab. Baik, tidak ada salat. Tidak ada salat di sini maknanya tidak sah, bukan tidak sempurna. La di sini bukan menafikan kamal, tapi menafikan sah. Makna tidak sah. Tidak sah. Makna orang yang tidak baca Fatihah ni tidak sah. Tidak sah. Salat dia tidak sah. Ini sebenarnya berkait dengan salat secara munfarid. Salat secara individu. Tapi kalau salat jemaah, itu khilaf ulama. Khilaf ulama. Ada ulama kata kalau salat jemaah tak baca pun tak apa. Tapi dalam mazhab Syafi'i kena baca juga. Kena baca juga. Tetap kena baca Fatihah. Tapi ada setengah-setengah mazhab tu, dia kata
Mana bukan mengatakan kata baik tidak baca, tetapi tidak harus untuk tidak membaca. Bahkan setengah tu menganggap lebih baik kita dengar imam membaca Fatihah dan selepas itu terus imam membaca ayat, lebih baik kita dengar semuanya. Adalah dalil mereka, dalil Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Misalnya, itu khilaf yang berlaku. Jadi kita tidak bincang di sini, kita bincang akan datang. Kita habiskan dulu perbincangan kita ni. Baik. Jadi penafian di sini penafian sah. Mana boleh kita terjemah beginilah. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Maknanya, ataupun kita tidak semana batal. Allahu Akbar baca, tiba-tiba tidak baca, terbukti tidak baca. Maka salat dia tu dikira tidak sah. Baik. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Itu riwayat pertama, riwayat daripada Ubadah bin As-Samit. Riwayat yang kedua yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu salatin lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidaj, fahiya khidaj." Setiap salat yang tidak dibaca Al-Fatihah ataupun Ummul Quran, maka ia adalah kurang dan kurang. Jadi kita kata kalau kita tengok secara zahirnya, khidash ni kurang ni bukan bermakna batal, bukan bermakna tidak sah. Tidak begitu. Khidash ni ada ulama bincang lah. Maknanya rasa. Khidash ni rasa. Bila kata rasa, itu maksudnya batal. Tambah-tambah lagi kalau kita kumpul hadis berkenaan dengan baca Fatihah dalam solat ni, kita kumpul secara kolektif lah. Kita kumpul semua, kita tengok, maka maksud khidah di sebenarnya ni bukan semata-mata kurang, tidak, tapi dia memberi erti, maknanya sudah tak, kita kata sudah rasa, maknanya batal. Punah dah tu salat dia tu. Tidak terjadi salat itu maksudnya. Cuma di sini tidak dibincang secara panjang lebar lah. Baik. Sebab tu ulama sepakat baca Fatihah. Cuma khilaf berlakunya apabila salat berjamaah. Itu berlaku khilaf. Kalau dalam mazhab Syafi'i ditekankan juga. Tetap. Termasuk dalam rukun. Tak baca, tidak sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i pun, kalau seseorang tu kita kata masbuk lah. Dia masuk dalam salat ketika imam hampir nak rokok. Ataupun imam sedang rokok. Maka dia pun terus rokok. Mana tak sempat baca apa-apa bacaan dalam qiyam, tetap dikira berlaku rakaat itu. Terjadi rakaat itu. Dalam mazhab Syafi'i pun mau begitu. Sebab itulah perkara ni kita kena lihat maknanya secara keseluruhan. Sebab tu saya sebut tadi, kalau salat itu salat munfarid, salat tidak berjemaah, maka itu lain hukumnya. Semua kata kena baca. Tapi kalau salat berjemaah, di situ ada khilaf. Dalam mazhab Syafi'i yang kata tetap kena baca pun, kalau dalam keadaan masbuk, tak sempat nak baca Fatihah, kerana imam sudah rokok ataupun hampir rokok, mana kalau baca Fatihah mungkin terlepas rokok itu, menyebabkan tak sempat rakaat, maka sebenarnya diizinkan juga. Diizinkan juga. Dan semua tak ada dalil sebenarnya. Cuma kita tidak bincang di sini. Kita bincang dalam rangu yang kedua, bila habis kitab ni kita akan bincang khusus tentang kita ambil perbezaan ulama dari sudut fiqh. Kita akan bincang pula lah isu ni, tapi dari sudut khilaf. Cuma tidak bincang di sini. Cuma sebab kita daripada awal mukaddimah kita baca kitab ni, sebenarnya kita nak tahu secara umum pandangan Imam Syafi'i. Ini pun kitab ni, ringkas ni. Kalau nak baca kitab yang asal 11 jilid itu berat juga sebenarnya. Tak apalah. Sebabnya saya bila nak baca kitab ni memang kita kena rujuklah yang asal tu. Sebenarnya ringkasan ini dibuat berdasarkan kepada maknanya maklumat. Sebab ada kadang-kadang pandangan Imam Syafi'i itu sebenarnya dia boleh berlaku tadakhul. Antara dalam satu tajuk, kata-kata Imam Syafi'i, setiap kata-kata Imam Syafi'i itu dia sebenarnya boleh ditadakhul. Tadakhul ni mana kenyataan ni boleh dimasukkan dalam kenyataan ni. Jadi bagi ulama yang buat ringkasan, dia ambil kira tu perkara-perkara itu. Jadi kalau nampak bab tu bab yang bersifat penjelasan, beberapa contoh, dia ambil satu contoh. Itu sebab jadi ringkas. Baik.
Boleh rujuk sendirilah, boleh rujuk sendiri. Jadi kita tidak rungsing sebenarnya baca kitab ni sebab dia banyak rujukan. Kita boleh tengok kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i. Kita boleh tengok apa pandangan misalnya Al-Muzani, saya rujuk pandangan Al-Muzani sebagai menghuraikan kitab ni, kita kena tengoklah bagaimana pandangan anak murid Imam Syafi'i sendiri. Sebab tu mudah kita nak baca kitab ni sebab dia ada rujukan. Mana kitab-kitab sokongan itu kita boleh dapati dengan mudah. Baik, seterusnya pandangan Imam Syafi'i, pandangan ke-389 389. Imam Syafi'i berkata, bila Imam Syafi'i kemukakan dua riwayat ini berkait dengan kemestian membaca Ummul Kitab Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Maka Imam Syafi'i membuat komentar setelah beliau mengemukakan nas sebagai asas kepada perbincangan ini, maka Imam Syafi'i pun buat huraian. Jadi kata-kata Imam Syafi'i yang ke-389, apabila meninggalkan satu huruf dari bacaan Al-Fatihah, baik kerana lupa atau lalai, maka rakaat itu tidak dikira. Maka rasa rakaat itu tidak menjadilah. Kerana orang yang meninggalkan satu huruf dari Ummul Quran tidak disebut sebagai orang yang membacakan Ummul Quran dengan sempurna. Maksud baca Fatihah ni baca dengan sempurna. Jadi dia kena ulang balik. Maknanya kalau katakanlah kesedaran itu berlaku dalam rakaat itu, dia kena ulang semula baca Fatihah. Tapi kalau kesedaran disedari silap baca Fatihah selepas masuk rakaat lain, dia kena tambah rakaat. Itu maksudnya. Dalam qaul yang ke-390, Imam Syafi'i berkata, Bismillahirrahmanirrahim termasuk suratul Fatihah. Barang siapa meninggalkannya atau meninggalkan sebahagian, maka rakaat salatnya tidak menjadi. Sebab dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri dan mazhab Syafi'i, Bismillah itu adalah juz'un, ayatun minal Fatihah. Satu ayat daripada Fatihah. Tidak boleh ditinggalkan. Bahkan itu ayat pertama. Ini pun khilaf juga. Kita sedia maklumlah. Cuma kita akan bincang khilaf dengan mengemukakan pendapat ulama-ulama dan juga dalil mereka. Kenapa ulama ni berpendapat begini. Semua tu kita akan bincang dalam sesi akan datang. Saya maksudkan untuk perbincangan ini secara ringkas saja. Sebab di hadapan saya ni pun sebenarnya dia ada perbincangan yang panjang lah berkenaan dengan baca Fatihah ni. Jadi kita tidak bincanglah secara panjang lebar di sini. Kita bincang akan datang. Sebab di sini saya maksudnya kita nak habiskan baca pandangan Imam Syafi'i saja. Mana Imam Syafi'i menganggap bahawa fardu. Fardu. Mana kata bila fardu, sebab di setengah-setengah ulama fardu dengan wajib ni lain. Fardu ni dia berkait dengan dalam salat. Kalau wajib ni dia maknanya wajib ni bagi yang kata wajib dia kata sah juga. Cuma dia berdosa. Begitu. Mana sah, tapi kalau kata fardu dia sama seperti rukun. Maknanya bila kata fardu ataupun rukun Fatihah ni maka tidak sah. Itu kesannya. Tidak sah tu tidak sah mana? Tidak sah itu maknanya kalau selepas bagi salam dia kena buat semula. Dia kena salat semula. Tetapi kalau disedari dalam salat dia kena tambah rakaat. Dia kena tambah rakaat itu. Itu kan. Itu kita bincang akan datang. Baik. Cuma di sini kita jelas dalam mazhab Syafi'i bacalah. Dan walaupun kita belajar tentang khilaf pun sebenarnya itu kena baca Fatihah tu. Kena baca sebab tu saya sebut di awal tadi. Baca Fatihah ketika salat munfarid. Semua ulama terima. Mesti baca. Maknanya kalau tak baca tak sah. Yang jadi khilafnya kalau salat secara berimam. Mana kita salat dalam keadaan berjamaah itu. Itu lain cerita. Itu ada perbincangan lain. Baik, Imam Syafi'i berkata, Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam Fatihah. Sebab ada setengah ulama kata tidak. Dia kata Bismillah itu termasuk fawasil ataupun fasil, pemisah surah. Jadi kalau dikecualikan Bismillah, basmalah itu 7 juga dia kata. Sebab apa? Ayat akhir itu dia bagi 2.
ayat yang ketujuh tu dibahagi dua. Maknanya cukup 7 juga ayat tu. Itu maksudnya. Itu kita bincang semula lah. Baik. Qaul yang ke-391, Imam Syafi'i berkata, telah sampai kepadaku. Imam Syafi'i guna istilah balagha. Balagha ni telah sampai kepadaku bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihul qiraah bi bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu selalu memulai bacaan Ummul Quran dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maksudnya ayat ini, walaqad atainaka sab'an minal mathani, itu ayatnya. Walaqad ataina sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Itu ayat. Maknanya demi sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang maha agung. Jadi kata Jubair, yang dimaksudkan di sini sab'an minal mathani ni, kata Sa'id bin Jubair, dia kata maksudnya Ummul Quran, Al-Fatihah. Itu maksudnya. Baik. Seterusnya Imam Syafi'i berkata lagi. Ini qaul yang ke-392. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, ia berkata, Muawiyah pernah melaksanakan salat di Madinah. Lalu ia menjaharkan bacaan. Yang ini baca dengan nyaring sehingga didengari oleh oleh makmum. Didengari oleh makmum itu. Dia baca jahar tu baca dengan kuat. Bismillahirrahmanirrahim untuk Ummul Quran. Dan dia tidak baca basmalah, tidak baca bismillahirrahmanirrahim untuk surah yang dibaca selepas Fatihah. Sampai habislah baca itu, dia tidak baca. Mana rakaat pertama, rakaat kedua lah, dia tidak baca bismillah ketika baca surah selepas Fatihah. Ia tidak bertakbir ketika rokok, itu maksudnya. Dia tidak bertakbir ketika rokok hingga selesai rokok. Sampai dia bagi salam. Maknanya setiap rakaat itu dia tidak takbir ketika dia rokok. Bahkan dia takbir ketika hendak turun sujud, itu dia takbir lah. Maknanya dia baca Sami Allahu liman hamidah tu dia baca ketika iktidal, cuma ketika rokok tu dia tak baca. Baik, tak apalah, kita tengok dulu riwayat ni macam mana. Baik. Apabila selesai Muawiyah memberi salam, jadi apabila Muawiyah selesai memberi salam, maka beliau telah ditegur oleh orang-orang muhajirin. Sebenarnya kalau dalam teks asal, oleh beberapa orang sahabat dari kalangan muhajirin. Itu kalau tengok teks asal. Kalau dilihat kepada teks asal. Mana dari setiap sudut masjid itulah. Mana orang yang dengar Muawiyah baca Quran, jadi imam ketika salat tu, bila dia tidak baca bismillah untuk ayat selepas Fatihah, dan dia tidak takbir ketika hendak rokok, maka selepas itu dia ditegur oleh beberapa orang sahabat dari kalangan muhajirin yang ada di dalam masjid itu. Wahai Muawiyah, ni kata mereka, apakah anda telah mencuri salat ataupun anda telah lupa bahagian-bahagian tertentu dalam salat? Sesudah itu, bila ditegur itu, maka untuk salat selepas itulah dia pun baca bismillahirrahmanirrahim untuk surah sesudah Ummul Quran. Jadi maknanya surah-surah yang dia baca selepas daripada Al-Fatihah itu, dia turut baca bismillah sehingga didengari oleh jemaah. Dan ia bertakbir ketika hendak rokok sebenarnya. Sebab dalam riwayat sebut ketika sujud tu memang dia baca, nak sujud dia ada baca takbir. Tak apalah. Baik. Sebelum saya pergi kepada qaul Imam Syafi'i ke-393, ini saya tidak buat nota. Baik. Dalam riwayat Anas ini disebut tentang Muawiyah. Dalam riwayat lain disebut dengan lebih jelas, perkara ini berlaku ketika Muawiyah daripada Syam, dia pergi ke Madinah. Bila dia pergi ke Madinah, maka oleh kerana dia ni sahabat, seorang yang sangat alim, diiktiraf sebagai faqih oleh Ibnu Abbas, seorang sahabat besar, maka dia diberi keistimewaan untuk menjadi imam. Bila dia jadi imam, dia baca bismillahirrahmanirrahim untuk Fatihah. Jelaslah didengari oleh makmum.
Kemudian dia tidak baca Bismillahirrahmanirrahim untuk surah selepas Fatihah. Kemudian disebut dari riwayat ni dia tidak baca, dia tidak Allahu Akbar ketika hendak rukuk. Tak apalah. Jadi kalau kita berdasarkan kepada riwayat ni semata-mata, kalau kita tengok riwayat ni semata-mata, maka dia akan timbul. Dia akan timbul satu persoalan kepada kita. Apakah Muawiyah ni maknanya jahil? Mungkin kita akan kata begitulah. Kita akan kata Muawiyah ni memang bermasalah lah. Kira-kiranya begitulah. Cuma di sini saya sempat rujuk, saya nak baca di sini. Para ulama menganggap bahawa riwayat Anas bin Malik ini, yang mana di sini di hadapan saya ini ada sebenarnya dalam kitab riwayat yang lengkap. Mana riwayat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i ini, riwayat daripada Anas ini diambil daripada anak murid Ibnu Jurayj yang bernama Abdul Majid bin Abdul Aziz. Abdul Majid bin Abdul Aziz mengambil riwayat ini daripada Ibnu Jurayj dan seterusnya dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik. Baik. Baik. Satu riwayat lagi daripada anak murid Ibnu Jurayj yang lain, bukan daripada Muhammad, bukan Abdullah bin Muhammad, bukan Abdullah tadi. Tadi riwayat yang kita baca ni Abdul Majid bin Abdul Aziz. Baik. Jadi anak murid Ibnu Jurayj yang lain. Bernama Abdul Razak. Jadi kalau mengikut riwayat Abdul Razak, ambil daripada guru yang sama dan sanadnya sama sampai kepada Anas bin Malik, menyebutkan bahawa Muawiyah tak baca pun bismillah sebelum Fatihah. Tak baca pun bismillah sebelum Fatihah. Dan dia tidak baca pun bismillah untuk surah selepas Fatihah. Baik. Dan dia tidak baca pun Sami Allahu liman hamidah ketika i'tidah. Baik. Yang ulama dia bincang begini. Ada lagi riwayat lain, cuma saya nak sebut dua itu saja. Cuba bayangkan mana seorang guru yang bernama Ibnu Jurayj. Dia meriwayatkan dalam riwayat, dan riwayat itu dikemukakan oleh Imam Syafi'i di sini. Riwayat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i ini riwayat Ibnu Jurayj daripada anak muridnya yang bernama Abdul Majid bin Abdul Aziz. Seperti inilah. Yang mana riwayat ini menyebutkan Muawiyah baca bismillah sebelum Fatihah. Tapi dalam riwayat Ibnu Jurayj yang diriwayatkan oleh anak murid yang lain yang bernama Abdul Razak, dia kata Muawiyah tak baca pun bismillahirrahmanirrahim pada Fatihah itu. Dan dia tidak kata pun sami Allahu liman hamidah ketika rukuk. Sedangkan riwayat Abdul Majid tadi sebutnya lain. Jadi bagaimana dalam isu yang sama dua anak murid daripada mengambil riwayat ini daripada guru yang sama Ibnu Jurayj, dan selepas itu sanadnya sama, tetapi makna kandungan hadis itu berbeza. Kalau mengikut ulama, hadis ini dia panggil hadis muttarib. Hadis ini hadis yang muttarib. Guru yang sama, cuma berbeza anak murid meriwayatkan satu isu yang sama, tiba-tiba tidak sama. Beza sangat jauh. Yang ni kata baca bismillah, yang ni kata tak baca. Riwayat tu kata tidak takbir ketika rukuk. Riwayat lain kata tidak kata sami Allahu liman hamidah kepada ketika tidak. Jadi yang mana satu yang betul? Yang mana satu yang betul? Di situlah ulama kata hadis ini sebenarnya kita tidak boleh terima lah. Dan kita kena ingat Imam Syafi'i kemukakan riwayat ini, riwayat daripada Abdul Majid bin Abdul Aziz yang diambil daripada guru dia Ibnu Jurayj. Riwayat ni yang kita baca ni sebenarnya Imam Syafi'i ambil hadis ni semata-mata nak menyabitkan bahawa sahabat ni baca basmalah sebelum Fatihah, termasuk Ibnu Umar, termasuk Muawiyah, dan ramai lagi. Dia nak sabit yang itu saja. Cumanya apabila di sini menampakkan kelonggaran, menampakkan kejahilan Muawiyah, maka ulama siasatlah hadis ni. Bila disemak rupanya hadis ini muttarib. Muttarib ni maknanya tak sama. Ada yang kata begini, ada yang kata begini. Sedangkan daripada guru yang sama, anak murid berbeza-beza meriwayatkan hadis yang sama,
Matan jadi tidak sama. Sedangkan daripada guru yang sama. Ini dia panggil muttarib. Jadi hadis ini tidak boleh diterima pakai. Maknanya kalau kita nak kata Muawiyah ni jahil, hukum fiqh berdasar kepada riwayat, tak boleh. Sebab hadis ni hadis muttarib. Muttarib ni hadis lemah lah. Hadis dhaif lah. Tidak boleh diterima. Itu maksudnya. Saya sebut tu bukan apa. Takut ada pula orang kata jahil Muawiyah. Benda yang asal begini pun tak tahu. Ada ke tidak Allahu Akbar ketika rokok? Sedangkan Allahu Akbar ketika rokok itu termasuk, kita bincang dah sebelum ni. Dalam bab sebelum ni, itu termasuk kadar yang minima bagi solat. Mana seseorang yang tidak bertakbir, tidak kata Allahu Akbar, ketika hendak rokok itu kira-kira tidak sah. Imam Syafi'i sudah sebut dalam perbincangan minggu lepas. Kita telah sebut kadar yang paling minima. Mana isu angkat tangan ataupun tidak angkat tangan, itu termasuk dalam yang sunat. Kita bincang dah sebelum ni, Imam Syafi'i kemukakan satu riwayat, Nabi angkat tangan ni 3 tempat saja. Ketika takbiratul ihram, ketika rokok dan ketika iktidal, sami Allahu liman angkat tangan. Dalam riwayat lain ada lagi lah ketika bangkit daripada rakaat yang kedua selepas tahiyat awal tu ada juga, itu hadis lain. Itu tak sampai lagi perbincangan di situ. Kita kena faham, Imam Syafi'i sebut riwayat Anas ini sebenarnya nak menyatakan Muawiyah baca basmalah sebelum Fatihah. Tu saja. Sebab apa? Sebab zahirnya kalau kita tengok hadis nampak Sayyidina Muawiyah ni nampaknya jahil fiqh. Sedangkan kita tengok dalam hadis-hadis lain, dalam riwayat sahabat, dia ni diiktiraf oleh Ibnu Abbas. Bila ada satu kes berlaku, orang yang benci pada Muawiyah ni pernah report pada Ibnu Abbas bahawa Muawiyah ni salat witir 1 rakaat, bukan 3. Witir 1 rakaat, bukan 3. Jadi ada pihak yang tidak setuju dengan Muawiyah, dia report. Kononnya untuk supaya Ibnu Abbas menyatakan Muawiyah ni salah. Itu maksudnya. Muawiyah tiba-tiba bila diberitahu kepada Ibnu Abbas bahawa Muawiyah ni salat witir 1 rakaat, Ibnu Abbas minta penjelasan. Betulkah Muawiyah buat begitu? Bila disahkan betul, maka Ibnu Abbas kata kalau betul bahawa Muawiyah salat witir 1 rakaat, maka betul lah. Sebab Muawiyah ni faqih. Itu saya perbetulkan itu sebab apa Muawiyah ni antara sahabat Nabi yang mudah sangat difitnah. Orang salah faham. Sebab apa? Sebab banyak fitnah berlaku terhadap dia. Kalau kita silap, kita tidak ikuti perkembangan syarah hadis, boleh jadi timbul prasangka terhadap sahabat yang begini berjaya, yang diiktiraf sebagai ahli syurga ni. Penting juga kita tahu perkara itu ni. Baik, tak apalah, seterusnya kita pergi lagi. Qaul yang ke-393, Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Nafi' dari Ibnu Umar bahawasanya ia tidak pernah meninggalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk suratul Fatihah dan surah sesudahnya. Kenyataan ini pun disebut oleh Imam Syafi'i sebagai istidlal, sebagai untuk mengumpulkan dalil bahawa sahabat Nabi kebanyakannya baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum baca Fatihah dan selepas baca Fatihah untuk surah selepasnya. Ini antara amalan Ibnu Umar. Kata Imam Syafi'i lagi, selepas dia kemukakan beberapa contoh sahabat yang baca bismillah itu sebelum baca Fatihah dalam salat, maka Imam Syafi'i berkata, ini dalam qaulnya ke-394 kan? 394 Imam Syafi'i berkata 394 kan? Okey. Imam Syafi'i berkata, ini lebih saya sukai kerana pada saat itu dia memulai dengan membaca Al-Quran. Jadi Imam Syafi'i dia beristilah dengan dalil umum. Dia beristilah dengan dalil yang umum. Fa idza qara'tal Quran, baca bismillah ini arahan, bukan ayat tadi, arahan supaya baca bismillah ini adalah untuk baca Quran. Dia faham secara umum gitulah. Sebab tu saya lebih suka begitu. Bila nak baca Fatihah, bila nak baca mana-mana ayat Quran, maka dia kena baca bismillah itu. Itu maksudnya. Cuba perhati pada ni, bagi yang ada kitab muka surat 166 .
muka surat 166, satu riwayat Ibnu Abbas. Cuba tengok riwayat Ibnu Abbas muka surat sebelah 166 itu, qaul yang ke-391. Takut tak ingat. Qaul yang ke-391 Imam Syafi'i berkata, ni riwayat Ibnu Abbas. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihul qiraah bi bismillahirrahmanirrahim. Menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia hendak memulai baca Quran, dia akan baca bismillah. Jadi hadis ini mengikut pemahaman Imam Syafi'i, tak kiralah dalam solat ke, di luar solat ke, bila saja nak baca Al-Quran, tak kira surah apa, maka disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Disunatkan baca. Tetapi, bila kita bercakap dalam konteks Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, Bismillah yang dibaca untuk Fatihah ni, dia tidak sama dengan Bismillah yang dibaca untuk surah lain. Kena faham itu. Sebab apa? Sebab Bismillahirrahmanirrahim dalam konteks suratul Fatihah mengikut Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i itu termasuk ayat pertama suratul Fatihah. Sebab tu saya kata perbicaraan ini kita akan bincang kemudian. Kalau nak bincang di sini panjang lah. Kita nak habis dulu kita Al-Um ni. Kita akan bincang. Sebab dengan saya ni antara yang saya akan baca lah. Saya akan baca berkenaan dengan fiqh apa ni, empat mazhab lah kita kata. Empat mazhab ini dia ada berapa jilid ni? 5 jilid khusus. Kita akan bincang insya-Allah. Supaya kita kenapa? Cumanya biar kita lalulah dulu, biar kita baca secara keseluruhan ringkasan kita Al-Um ni, tujuannya biar kita tahu secara khusus mazhab Syafi'i yang dijadikan sebagai mazhab khusus di tempat kita ni, biar kita tahu dulu. Kemudian selepas itu baru kita perluaskan dia punya pendapat itu dalam mazhab-mazhab lain. Tapi biar kita tahu dulu satu sebagai asas dalam mazhab Syafi'i. Baik, seterusnya saya pergi lagi, kita habiskan dia punya bab ini. Jadi Imam Syafi'i kata saya lebih suka. Makna kena ingatlah bila Imam Syafi'i kata saya lebih suka. Mana bila seorang itu nak baca Quran tak kira lah Fatihah ke, fakal Fatihah itu memang wajib lah. Maknanya surah lain selepas Fatihah saya lebih suka dia memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim berdasar pada nas tadilah, nas riwayat daripada Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas kata Nabi ni setiap kali nak baca ayat Quran, nak baca ayat Quran, bukan dia tidak sebut khusus Fatihah, nak baca ayat Quran dia akan baca bismillah secara umum. Cuma Fatihah tu jadi wajib baca bismillah kerana bismillah itu salah satu ayat daripada Fatihah. Itu maksudnya. Cuma untuk surah lain, ayat lain itu sebagai sunat. Itu maksudnya. Sebab Imam Syafi'i kata saya lebih suka. Jadi saya lebih suka ni merujuk pada bukan Fatihah, surah selepas Fatihah tu. Baik, qaul yang terakhir di bawah bab ini Imam Syafi'i berkata, ni qaul 395. Qaul yang 395. Kata Imam Syafi'i, apabila seseorang musalli itu lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu dia membaca Alhamdulillahirrabbilalamin sampai selesai, maka dia kena baca semula Bismillahirrahmanirrahim dan dia kena baca semula lah Al-Fatihah itu. Tidak boleh baginya membaca Bismillahirrahmanirrahim setelah membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, dan tidak juga di tengah-tengah ayat. Hendaklah ia mengulangi dari mula-mula. Bila katakanlah selepas waladhdallin habis dah dia baca Fatihah, kemudian barulah dia teringat bahawa dia tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Imam Syafi'i kata dia kena ulang semula Bismillahirrahmanirrahim dan habiskan Fatihah sampai waladhdallin itu. Begitu. Jadi dia tidak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim di tengah surah Al-Fatihah ataupun di akhir selepas selesai Fatihah, tidak boleh. Sebab Fatihah, sebab basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu surah ayat pertama. Ayat pertama. Begitu maksudnya. Okey. Jadi habislah bab itu. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bincang pula berkenaan dengan takmin, membacakan amin ketika selesai membaca Ummul Quran. Ini kita bincang dalam solat ni. Kalau tidak dalam solat, apabila kita selesai baca Fatihah, kita boleh kata amin. Sebab dalam solat tu dia ada doa. Di hujung ayat suratul Fatihah tu merupakan doa. Doa. Baik, tak apalah. Jadi baca amin itu. Bagaimana hukumnya?
Dan apa dalilnya? Kita akan bincang pada minggu hadapan. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan kita dapat maklumat secara umum tentang mazhab Syafi'i, dan berkenaan dengan khilaf itu sebenarnya insya-Allah kita akan bincang bila habis kita al-um, dan kitab untuk dibincang itu sebenarnya sudah ada lah. Saya sudah ada kitab yang saya akan baca, cuma saya tak tahu ada terjemah ataupun tidak. Kitab khusus bincang tentang 4 mazhab. Bagus sangat. Kita boleh tahu pandangan guru Imam Syafi'i, Imam Malik, bagaimana pandangan dia. Jadi di situ kita dapat maklumat yang sangat baik, mana setiap berlaku khilaf ni ulama dia ada cara yang tersendiri. Kadang-kadang kerana nas berbeza, kadang-kadang kerana nas sama tetapi cara memahami berbeza, ataupun nasnya banyak. Jadi kalangan ulama dia mentarjihkan hadis-hadis tertentu dengan menganggap hadis ni lebih kuat daripada hadis itu. Itu antara punca khilaf. Dan perlu kita tahu perkara itu. Dan sebenarnya kebaikan mengetahui khilaf ulama ni, kita dapat melihat bagaimana ulama bertasamuh dalam khilaf. Mana ulama kita mengamalkan adabul ikhtilaf. Bagaimana disiplin dalam berbeza pandangan. Sebab ini bukan bab akidah, ini bab fiqh. Kita kena jelas perkara itu. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.